Hayun tak ada, Siti Hayun hilang. Siti Hayun tak ada, Siti Hayun tak ada lah. Tinggal Siti Hayun saja, Siti biar. Tu dia pokok tumbang. Tu. Penuh. Tu. Wow. Wow, diam. Wow. Tu. Wow. Wow. Diam. Wow. Wow. Di sebalik kejadian fenomena kepala ayam dan banjir luar biasa di daerah Yan, khususnya di kaki Gunung Jerai. Siapa nak benda ni berlaku? Kita tak nak. Para penduduk yang terjejas, yang kehilangan nyawa, orang-orang yang disayangi, bahkan kerosakan dan kemusnahan harta benda, kematian binatang-binatang ternakan, lagi tak mau. Makna semua kita tak mau benda yang menjadi tragedi ini berlaku. Tapi bila Allah kehendaki berlaku atau tidak, dia mesti berlaku. Maknanya kalau kita beriman dengan qada dan qadar Allah, kita wajib terima. Apa dia? Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan ya Muhammad, tak akan timpa kami melainkan apa yang Allah telah tentukan. Satu. Dalam kejadian ini, Allah Ta'ala perintahkan kita apa dia? Tolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong oleh kamu dalam perkara-perkara baik dan takwa. Pihak pemerintah, kerajaan, melalui agensi-agensi dia bertanggungjawab. Dia membantu, dia menyelaras, mengeluarkan bantuan sampai di tempat kejadian atau begitu begini dalam maksud sebagai pemerintah kerajaan. Tetapi saya bersaksi, saya berada di sana, saya pergi melihat macam mana kolaborasi pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan, NGO-NGO sukarela, orang-orang perseorangan yang datang daripada seluruh negara, bahkan termasuk bukan Islam. Tuan-tuan, di Masjid Al-Wusta, masjid dekat Pekan Guang tu, ada satu masjid, di belakang dia ada dewan yang besar. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Haji Ahmad, pengurusi bilik gerakan operasi banjir Jerai. Saya berada di bilik gerakan operasi banjir Jerai. Alhamdulillah, hari ini masuk hari yang ke-7. Ramai kawan-kawan, rakan-rakan, NGO-NGO, parti politik yang hadir untuk menolong bencana yang berlaku di Jerai. Ops kita yang pertama ialah membersih kawasan-kawasan rumah. Alhamdulillah setakat ini sudah pun 90% operasi membersih rumah. Di dalam rumah sudah pun selesai. Cuma di sekitar kawasan rumah tu belum selesai kerana lumpur yang agak tinggi. Jadi rakan-rakan yang nak datang untuk mencuci sekali lagi itu harap dapat membawa water jet ataupun backhoe boleh-bolehnya untuk sekitar kawasan perumahan. Dan baki lagi ialah kawasan-kawasan chalet yang perlu juga kita bersihkan. Untuk fasa yang kedua, kami banyak menerima barang-barang seperti toto, tilam, dapur gas, kit makanan. Kita akan fokus yang kedua bermula hari ini untuk menghantar makanan barang-barang yang telah sampai di sini. Dan proses untuk keluar, untuk kita buat penghantaran di tiap-tiap lokaliti. Oleh kerana suasana COVID, kita tak boleh panggil orang terlalu ramai. Kita pergi ke satu lokaliti untuk menyampaikan bantuan-bantuan kita. Kita fokus bantuan kita ialah dapur gas, tong gas, rice cooker, pinggan mangkuk yang set lah, tilam ataupun toto, bantal, cadar ataupun kapet, selimut, tikar getah. Tikar getah. Ini yang kita fokus. Walaupun yang orang yang menghantar makanan, kita akan pack semula untuk dihantar kepada masa-masa banjir. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah pun melaksanakan tugas dengan tanggungjawab tolong-menolong antara satu sama lain ini, dan yang belum datang yang ingin menyampaikan sumbangan boleh hadir ke bilik gerakan kita di Dewan Masjid Al-Wusta Luar Cempedak. Sekian, terima kasih. Di situ berhimpun sukarelawan yang masak paginya, tengah harinya, petangnya, yang menyediakan bekalan makanan untuk agihan kepada penduduk yang terjejas dan juga para sukarelawan. Ada satu chef duduk
masak dalam radio pun duk keluar kadang. Dia duduk di situ berhari-hari daripada minggu lepas mengetuai kumpulan masak dengan sukarelanya. Untuk apa tuan-tuan? Untuk ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong dalam perkara baik dan takwa. No? Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan tolong dalam perkara dosa, jangan tolong dalam perkara permusuhan. Nampak? Allah bagi guideline dekat kita. Kalau kita orang beriman, kita tak akan tolong dalam perkara dosa. Ketika mana sepatutnya kita berikan simpati, sokongan, dokongan, doa sekurang-kurangnya kalau kita tak boleh balik wang ringgit kita. Pada waktu orang semua, masyarakat berduyun-duyun tolong, tiba-tiba kita melepaskan kemarahan kita dengan menyebarkan berita palsu. Bila sebut fenomena ayang, orang pun hantar video, gambar, bawa macam-macam turun. Kalau kita tak faham kepala ayang itu apa, jangan cakap. Kepala ayang ni maksudnya, ayang tu dalam jumlah yang besar turun daripada atas bukit gunung tu. Daripada hulu dia nanti turun mai ke hilang. Dia turun tu dalam jumlah yang besar. Dia akan landa, dia akan langgang apa saja depan dia. Batu-batu dia langgang, kayu-kayu dia langgang, pokok-pokok dia langgang, rumah-rumah dia langgang. Dia tak peduli. Bayang tak? Saya pernah bertugas di daerah Yan. Kita pernah buat majlis di Titi Hayun, tuan-tuan. No, di jambatan Titi Hayun tu saya pernah bergambar. Lah tinggal kenangan. Mana jabatan tu pi? Jalan. Nu, sebelah sana, hak jalan nak pi Merebuk, dia bawa mai berhenti dekat jalan. Dia berhenti dekat rumah penduduk. Dia boleh berhenti menghalang kenderaan. Ada orang pi potong, sukarelawan pi potong, pi kerat. Pasal apa? Pasal lagi kenderaan polis ke, ambulans ke nak lalu, dia pi kerat menggunakan gergaji. Tapi orang pi ambil gambar tu, orang pi tembak dalam medsos, dalam Facebook, bagi tahu kata apa? Yang ni lah pembalakan, kesan pembalakan. Ada pembalakan haram di atas Gunung Jerai. Padahal kerajaan mempertegaskan bahawa tidak ada pun pembalakan, sama ada yang dilesenkan atau yang haram sedang berlaku di atas Gunung Jerai. Tuan-tuan, Gunung Jerai itu hutan simpan Gunung Jerai. Dia digazet, tuan-tuan. Nampak, tuan-tuan? Muslimin-muslimat sekalian. Padahal hakikat sebenarnya yang kita kena faham telah dipertegaskan juga oleh pihak kerajaan bahawa punca sebenar kejadian kepala ayam yang terburuk tersebut itu adalah disebabkan kadar taburan hujan lebat yang cukup luar biasa di kawasan puncak gunung yang menyamai 10% kadar hujan di negeri Kedah. Tuan-tuan bayangkan. No? Hak yang patut turun sebulan dalam daerah yang dia turun waktu tu. Dalam sehari dua tu dia himpun air tu dah terlampau banyak. Pum! Dia bukan lagi mencurah. Bahkan dia tembak keluar air tu. Dan kemudian kehendak Allah menentukan dia turun dan dia kemudiannya menyebabkan kemusnahan. Jangan kita jadi golongan yang kedua yang Allah sebut, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan kita duduk tolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Saya nak nasihat, tuan-tuan, mulut kita yang bercakap, tangan kita yang menulis, sama saja. Apa dia? Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang diucapkan oleh seseorang itu daripada kata-kata, tidaklah dia mengucapkan kata-kata itu, melainkan ada di sisinya raqib dan atid. Malaikat yang akan menulis kebaikan, mencatat akan kejahatan dosa yang kita lakukan. Jaga-jaga dengan gejala dan budaya fitnah hari ini yang banyak dalam medsos. Berita-berita palsu yang dikongsi. Semua itu akan menjadi rantaian dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kata Nabi, man qala fi mu'minin ma laysa fihi askanahu Allah radghatal khabali hatta yakhruja mimma qal. Barang siapa yang dia berbicara tentang diri seorang mukmin yang perkara itu tidak ada padanya,
kita fitnah dia, kita tanam keburukan dan kebencian orang lain kepada orang mukmin itu, padahal benda tu tak ada pun kepada dia, benda tak betul pun, maka hukuman dia, Nabi kata, maka Allah akan menempatkannya di radghatal khabal, ya, iaitu satu lembah, ya, yang di dalamnya bergenang lumpur dan cairan penduduk neraka. Kotoran penduduk neraka, nanah, darah penduduk neraka duduk dalam tu, Allah akan bubuh orang yang duduk jadi tukang fitnah, kat benda tak betul, sebab benda tak betul dalam tu. Hatta yakhruja mimma qal, kecuali ia bertaubat daripada penyataan tersebut.